maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Sans boleh tengok kamu tunjukkan muka anda. Apa dia cikgu? Awak yang satu sekolah dengan Syu ke? Sans ni? Ya saya. Oh, okey. Nama panjang awak apa, Sans? Nama panjang awak apa? Muhammad. Okey, tak apa. Tak apa. So jadi Laki ke perempuan ni? dan nama Muhammad, mesti lelaki. Muhammad saya dengar perempuan suara. Kau ni Syu tak baik kan? Kau tak kenal aku, Mat? Syah. Syah. Sorry aku ikut tadi. Okey, kita ada Darwish di sini. Okey, terima kasih Darwish. Okey, baik. So, bacaan dah dimulakan. So, kita akan start sekarang dah ada 5 orang sini. Okey, terima kasih kepada yang baru masuk, Arsyad. Okey. Alamak. Settle. Okey dah. Okey, baik. So, malam ni kita akan bincang sedikit mengenai Polygon. Okey, Polygon ni merupakan salah satu topik yang akan dibincangkan dalam tingkatan 2 lah. So siapa yang berada di tingkatan 2, ini merupakan advantage untuk awak untuk belajar lebih awal, dan bagi yang tingkatan 3, ini merupakan satu lagi ulang kaji lah. Anggap dia sebagai ulang kaji untuk awak menghadapi PT3 pada hujung tahun ni, insya-Allah lah. Kalau tak ada apa-apa arah melintang lah. Mana tahu jadi macam tahun lepas PT3 dibatalkan. So tapi tak syok lah. Dia tak ada satu lagi cabaran lah kepada awak kan. So kita sama-sama doakan at least kurang-kurangnya PT3 tu ada. Walaupun dia agak perit sikit nak ulang kaji tu dengan suasana normal baru, tapi kita doakan COVID ni cepat reda. So tak adalah kena online saja kan. Tiba-tiba buka kena tutup balik. Buka kena tutup balik. Walaupun dah buka, awak punya tu buka akan untuk tingkatan 1, 2, 3 sampai 5, pembukaan sekolah adalah pada 4 dan 5 April lah. Gantung kepada zon. Tapi biasa kalau siapa duduk Melaka, duduk Lembah Kelang dan Negeri Sembilan, mungkin dia punya zon ni sama. So 5 April. Kalau yang berada di Johor, Kelantan, Terengganu, di mana lagi? Kedah, yang kalau cuti dia Jumaat dengan Sabtu, so kita akan mulakan sesi persekolahan pada 4 April lah. Itu untuk sekolah menengah lah. Bagi sekolah rendah, 1 Mac dah buka dah. Okay, so kenapa dia minta dibuat pada 4 atau 5 April, sebab kita nak lepaskan peperiksaan SPM. So kita lepaskan, dah settlekan SPM dan kita buka sekolah untuk tingkatan 1 sampailah tingkatan 5 lah. Okay. Tapi fokus ni untuk ni lah, untuk negeri-negeri yang masih yang dah ber-PKPB, bersyarat lah. Contohnya kat sini kita ada Melaka kan. Melaka dah bersyarat, dan juga Negeri Sembilan. Johor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Selangor, negeri tu masih lagi PKP. So cikgu dekat kawasan Selangor ni, siapa yang duduk dekat Selangor terpaksa ber-online lagi lah, ber-PDPR lagi.
Okay. Right. Tapi untuk 4 dengan 8 April pembukaan sekolah ni melibatkan semua negeri So maknanya dia bukan PKP, PKPB, semua kena pergi sekolah juga. Okey. Itu yang kita maklumkan lah. Okey, tak apa. Itu nombor 2. Yang nombor 1 kita pergi pada bab yang ni. Itu dinamakan sebagai poligon lah. Apa itu poligon? So ada berapa jenis poligon? Okey, first sebelum kita pergi jenis poligon, ada satu benda iaitu apa itu poligon? Poligon adalah satu bentuk 2 dimensi yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 sisi. Okey, 3 sisi. Okey. Satu bentuk 2 dimensi yang mempunyai 3 sisi. Sekurang-kurangnya 3 sisi. Kenapa kita cakap 3 sisi? Sebab kalau kita tak ada segi 2 kita ada segi 3 dan ke atas lah. So maksudnya kita ada segi 3 dan ke atas. So selepas segi 3, segi 4. Lepas tu segi 5. Tapi kita tak panggil segi 5. Kita panggil ada nama-nama tertentu lah. Okay. So Azam, terima kasih. Okay, masuk. Okay Azam, terima kasih masuk. Kena join malam ni. So kita ada kat sini Cik senaraikan ada 8 jenis poligon yang ada dalam silibus lah. Satunya first, 1 dan 2 tu confirm lah. Dinamakan segitiga. Kenapa dipanggil segitiga? Of course lah dia punya sisi dia adalah 3 sisi dan juga 4 sisi. Sebab nama pun segitiga kan. Takkan segitiga 5 sisi je betul? Okay, so segitiga namanya 3 sisi. Sisi dia 3. Okay, segi 4 sisi. Dan kemudian sisi 5 ataupun 5 sisi dipanggil sebagai pentagon. Okay, pentagon. Okay. Lepas tu 6. Kalau 6 sisi pula, okay, kita namakan sebagai hexagon. Okay. Cikgu nak tanya Syu. Syu. Cikgu, ya. Okay. Oktagon sisi berapa? Banyak sisi dia? 8. 8. Okay, Syah. Apa tu dekagon? Berapa sisi? Jom, Syah. 10 kan. 10. Yes, betul. 10. Okay. So, heptagon dan anagon adalah 7 dan juga 9. Anagon 9. Denagon 9 lah. So kita belajar sampai dekagon lah. Actually banyak lagi. So dia ada lagi satu poligon yang lebih daripada 10. Banyak lagi. Lebih 11, 12 semua ada. Okay. Pernah nampak tak betul pernah tahu tak bintang kita nama apa? Bintang bendera Malaysia. Bintang jalur gemilang. Apa nama poligon dia? Bulan sabit kan? Bulan sabit itu bulan sabit. Sebelah bulan sabit tu ada bintang kan? Oh, 14 tu kan? Apa nama poligon dia? Tengok. Okay, selalu orang tak tahu pasal jalur gemilang ni kan. Kita ada dalam dunia ni, kita adalah satunya negara yang mempunyai poligon yang paling susah dilukis. Okay. So nama poligon untuk bintang pecah 14 kita tu, kita ada nama tau. Bukan nama bintang pecah 14. Kita ada nama khas tu. So nama dia apa? Tetradecagram. Okay. Nama dia tetradecagram. Okay. Tetradecagram. So dia bintang dalam jalur gemilang tu yang banyak buat bintang tu. Okay, itu dinamakan tetradecagram. So tetradecagram ni adalah poligon yang mempunyai 14 sisi lah.
Okay, so itu namakan tetradecagram. Okay, so kenapa deka? Deka 10 lah maksudnya. Tetra tu 4. So 4 tambah 10 jadi 14. So itu nama tetradecagram. Right? So kalau orang tanya lagi, nanti tanya bintang apakah dalam jalur gemilang kita kan? Bercacak-cacak yang bintang pecah 14 tu. So nama dia ada nama khas, nama dia tetradecagram. Walaupun dia bintang macam just bintang biasa nampak kan, tapi dia punya konsep dia ataupun dia punya bentuk dia actually dia adalah bentuk tetradecagram, tapi dia ada peringkat lah. Seperti yang cikgu yang dapat tahu, tetradecagram bintang pecah 14 dalam jalur gemilang tu dinamakan sebagai tetradecagram peringkat ke-6. Biasanya tetradecagram ni biasa kita tengok dalam bentuk simbol-simbol khad Islam. Okey, tetradecagram ni. So pelukis ataupun pembuat jalur gemilang yang dulu, so dia memang baguslah. Dia mungkin memang arkitek yang terhebat. Memang salute lah. Dan cikgu baru perasan nama dia memang tetradecagram. Okey, bintang pecah 14. Okay, so banggalah sikit kita sebagai rakyat Malaysia ni, kan, kita mempunyai satu-satunya bendera. Negara kita mempunyai adalah satu-satu bendera yang mempunyai poligon yang sangat-sangat unik. Okay, kita ada nama, bukan bintang pecah 14, tapi nama dia tetradecagram, peringkat 6. Jadi kalau awak Google boleh dapat lah bentuk dia macam mana. Perpenjuru dia berapa cikgu? Penjuru mana? Perpenjuru dia ada berapa? Untuk yang mana? Yang tetradecagram. Okey, penjuru dia kan ada kena tengok formula lah. Dia ada formula penjuru. Okey, nanti cikgu akan discuss lah. Semua poligon kita boleh tahu penjuru dia lah. Tapi kena sebab kalau tetradecagram kita tahu bilangan sisi dia 14. Kalau nak dapatkan penjuru je, nanti ada satu formula yang cikgu akan discusskan dalam ni lah. Okey, baik Syah. Okey, baik. So kita pergi kepada poligon sekata lah. Okey, poligon sekata. So poligon sekata apa itu? Okey, sifat-sifat poligon sekata lah. So cikgu baca kat sini. Poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. Tu. Sisi dia mesti sama panjang. Dia tak boleh sini 5 cm, 3 cm tak. Dia semua sama. Kalau 4 cm. Semua 4 cm. Kedua, dia punya sudut pedalaman adalah kongruen. Apa tu kongruen? Cikgu pelat lah sikit kongruen Okey. Kongruen ni adalah maksudnya saiz sudut dia adalah sama besar. Okey, kongruen tu adalah saiz sudut dia adalah sama besar, dan juga satu lagi, nombor 3, paksi simetri adalah sama dengan bilangan sisi. Okey, paksi simetri dia sama dengan bilangan sisi dia lah. Contoh segi 4, kita ada 4 paksi simetri. Kalau 5, ada 5 paksi simetri kat situ. Okey, dia sama dengan bilangan. Okey. Okey. So, sebelum kita pergi pada sudut pedalaman, cikgu nak highlight kan pasal penjuru tu. Sekejap Okey. Untuk mengira penjuru sebuah poligon, okey, cikgu terlepas pandang yang pasal formula tu. Okey, formula dia adalah sekejap mana dia punya tu. Okey. So formula dia adalah n darab dengan n tolak 3 bahagi 2. Okey. So bilangan perpenjuru dia lah. Okey, perpenjuru
penjuru. Okey, contohnya kat sini kita ada segi 6 ataupun heksagon kan. So, bilangan heksagon, dia punya perpenjuru dia berapa? 6 darab 6 tolak 3 bahagikan dengan 2. So, 6 tolak 3, kita dapat 3. 6 kali 3, 18. 18 bagi 2, dapat 9. Okey. So, bilangan perpenjuru untuk heksagon ada 9. So, maksudnya penjuru ni maksudnya apa? Maksudnya daripada bucu ke bucu lah, garisan bucu ke bucu. Kalau cikgu nak gariskan boleh, tak ada masalah pun untuk yang ni. So, kita sambungkan daripada bucu ni, starting. Okey. Ini adalah perpenjuru yang kita akan dapat. Alright, perpenjuru dia. Okey. Dah start pergi ke sini pula. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Lepas tu, ni ada 1, 6, 7, 8. Okey, dan satu lagi kat sini. 9. So, kita ada 9 perpenjuru untuk heksagon. Okey? Boleh menjawab, Syaz? Okey, silap. Saya punya soalan. Perpenjuru untuk tetradecagram kan? Okey. So, perpenjuru untuk tetradecagram, masukkan je. Dia ada 14 sisi. Okey, 14 1, 4 14 sisi. So, 14 darab dengan 14 tolak 3 per dengan 2. Okey. So, 14 tolak 3, kita dapat 11. So, 14 darab dengan Cikgu, N 11. tolak 3 ke N tolak 2 cikgu? N tolak 3. Yang N tolak 2 yang ni. Kejap lagi cikgu explain. Yang ni kita nak buat perpenjuru. Okey, ni perpenjuru Yang ni nanti dulu. Cikgu nak bilangan perpenjuru untuk tetradecagram tu. So, 14 darab dengan 11 per dengan 2. Bagi 2. So, kita dapat 77. Okey, Syah. Oh, Syah. Syah. Okey. So tadi soalan awak tadi apa? Bilangan perpenjuru untuk tetradecagram kan? Okey. So bilangan perpenjuru dia adalah 77. Okey. Bilangan perpenjuru untuk tetradecagram adalah 77. Kenapa cikgu cakap 77? Sebab formula dia adalah N darab N tolak 3. So which is 14 darab dengan 14 tolak 3 bahagi 2. Itu perpenjuru. Okey, so boleh tulislah bilangan perpenjuru untuk poligon, ini formula dia. Okey. N darab N tolak 3. Okey. Baik. Okey. Tadi Shu tanya, kenapa apa beza N tolak 2 tu? Okey, N tolak 2 ni untuk apa? N tolak 2 ni kita nak dapatkan dia punya hasil tambah sudut pedalaman. Contohnya kita ada bucu sini A, B, C, D, E dan F kat sini. Okey. So A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F sama dengan berapa? Itu maksudnya hasil tambah dia lah. Okey. Kalau contohnya tengok heksagon kan? Heksagon. Heksagon. So 6 tolak 2 darab dengan 180. So 6 tolak 2 dapat 4 darab dengan 180 should be awak akan dapat sama dengan 720 darjah. Okey, boleh dapat Syuk? Syuk? Boleh. Okey, so ni formula untuk hasil tambah sudut pedalaman lah. Okey, yang belah kanan tu dia tulis hasil tambah sudut peluaran. Okey, hasil tambah sudut peluaran Okey, tak kisahlah dia segitiga ke, dia pentagon ke, dia heksagon ke kan. So hasil tambah sudut peluaran dia adalah sama dengan
360 darjah. Okey, hasil tambah sudut keluaran dia adalah sama dengan 360 darjah. Okey. So, contoh dekat sini. Kita ada D kat sini, sudut D. Okey. Sudut F kat sini kan. Okey. So, kat sini katakanlah, andaikan, okey, ini adalah heksagon sekata. Okey, heksagon sekata maksudnya bucu dia samalah. Bucu sama pula. Sisi dia sama panjang. Okey, sisi dia sama panjang. Okey, sisi dia sama panjang, so dia letak tanda ni lah. So maksudnya sisi dia sama panjang. Andaikan sisi dia sama panjang, so kita namakan heksagon sekata. Okey, heksagon sekata. Okey. So, nak kira sudut yang berada di D ni, sudut pedalaman ni, setiap bucu tu 720 bahagikan dengan bilangan sisi dia. Bahagikan dengan 6. So, should be setiap sudut ni sebesar 120 darjah. Alright, 120 darjah. Tapi, berapakah sudut keluaran dekat F ni? Okey? Okey, berapakah sudut F tu? Kalau D, katakan D sama dengan 120 darjah, so F berapa? F berapa? So F sama dengan 180 darjah tolak dengan 120 darjah. So kita akan dapat 60 darjah. Okey? Okey, dapat semua? Pasal sudut keluaran, Dapat. sudut pedalaman. Okey? Baik, nanti kita akan berbincang mengenai soalan-soalan yang berkaitan dengan sudut pedalaman lah sekejap lagi. Okey. Alright, sebelum kita pergi sini, pergi ke jadual tu. Okey. Cikgu nak awak tengok gambar ni. Okey. Nama identify nama tu. Okey. Nama poligon, okey, cikgu bagi nombor lah. Okey, nombor pertama, nombor kedua, 3, 4 dan kelima. Okey. So kita ada 5 poligon di sini. Cikgu nak minta awak namakan dia. Satu, namakan dia. Yang kedua, berapa banyak segitiga yang boleh dihasilkan dalam poligon ini. Okey, dua soalan Apakah nama dia? Tiga. Apakah nama dia? Berapa bilangan sisi? Dan juga berapa banyak segitiga yang boleh dihasilkan. Okey, so,
Okey. Cikgu nak tanya Irfan. Hello, Irfan? Boleh onkan mic dia? Ya. Okey. Irfan, apakah nama bagi poligon yang ketiga? Heptagon. Heptagon. Okey, bagus. Heptagon. Heptagon. Okey. Ada berapa segitiga dalam heptagon ni? Okey, maksud cikgu segitiga macam ni. Okey. Ambil satu bucu. Okey. Ambil pembaris, gariskan bucu ke bucu. Buat garisan bucu ke bucu. Okey. So, garisan bucu ke bucu dan bucu ke bucu. Okey. Ada berapa segitiga tu, Irfan? 5. 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bilangan segitiga ada 5. Okey. Soalan kedua. Apakah nama poligon nombor 5 tu? Nanogon. Nanogon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nama dia Decagon. Saya. Okey. Decagon. Okey. Berapa banyak segitiga yang dihasilkan dekat situ? Boleh dihasilkan? Tujuh. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Okey. So 10 tolak 3 lah. Kan? 10. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Formula dia simple je. Nak dapatkan bilangan segitiga dia. Bilangan dia 10 tolak 2. Okey. Bilangan Dah sisi dia agak tolak dah. 2. So 3 dia adalah 8. Okey. Dah agak Syuk. Okey, Syuk. Nombor 1, nombor 2 dan nombor 4. Apa jawapan dia? 1, 3. Nombor 1 ada 3. Okey. Nombor 2 ada? 4. 4. Ada 4. Okey, ada 4. Nombor 4 ada? 6. 6. Okey. Apa fungsi untuk kita dapatkan bilangan segitiga dia? Okey. Ini adalah pengiraan asal untuk kita dapatkan hasil tambah sudut pedalaman. Macam tadi kita buat n tolak 2 darab dengan 180 kan. Dan macam mana kita nak dapatkan apple. Gambar apple dia bagi kan. Okey. So nampak tak di formula n tolak 2 darab 180? Syuk akan tanya, dari mana dapat formula n tolak 2 darab 180 ni? Okey. Formula ni datang daripada bilangan segitiga yang boleh dihasilkan dalam poligon-poligon tu. Contohnya kat sini kita ada heptagon, kita ada 5 segitiga kat situ. So 5 segitiga darabkan dengan 180 darjah. Dan should be kita dapat, kalau 5 darab 180, kita dapat 900 darjah. Okay. So 5 kali dengan 180, so dapat 900 darjah. Okay. Right. Sama juga yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni. Kalau kita darabkan
bilangan segitiga ni, okey, dengan segitiga dia darab dengan 180. So kita dapat hasil tambah sudut pedalaman bagi poligon. Itulah macam mana bermulanya atau mendapatnya formula n tolak 2 darabkan dengan 180. Boleh? Okey. Right. So ini ada jadual dia. Okey. Boleh salin dulu. Cikgu masa dalam 2 minit untuk awak salin. Kejap lagi kita akan continue lah. Okey, salin dia punya jadual ni. Okay, jadual dia senang je. Yang pertama, poligon sekata, bilangan sisi, bilangan segitiga terbentuk, sudut pedalaman, hasil tambah sudut pedalaman, nilai satu sudut pedalaman. Okey, untuk poligon sekata. Okey, ini poligon sekata, cikgu tambah poligon sekata dan nilai satu sudut perluaran dia berapa. Okey. So yang tu nilai satu sudut pedalaman untuk poligon sekata dan lagi. Okey, baik. Cikgu bagi masa dalam 2 minit lah, 2 minit ke 3 minit untuk awak salin. Atas saja, yang bawah tu awak ingatkan segitiga, segi empat, sama pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, nonagon dan dekagon. Okey. Lengkapkan jadual ni, buat sebagai homework lah. So dapatkan nilai ni, bilangan sisi dia berapa, dengan segitiga yang terbentuk tu berapakah hasil tambah sudut pedalaman dia berapa, lepas tu berapakah nilai satu sudut pada setiap bucu pada poligon sekata ni berapa, dan nilai satu sudut perluaran dia berapa darjah. Sebab untuk poligon sekata, nilai semua setiap sudut perluaran di setiap bucu dia adalah sama. Dia tak ada beza-beza. Alright. Okey, rasa dah okey kot. So nanti buat dekat rumah. So lengkapkan dia punya jadual ni. Okey. Baik. Ini adalah macam mana kita nak selesaikan salah satu contoh bentuk soalan poligon. Salin lah. Tak sempat salin? Ha. Okey. Okey, nah. Habis. Okey, baik. Okey, baik. Ini adalah salah satu contoh soalan yang berkaitan dengan poligon lah. Right. Yang pertama dia, A ni dia minta hitungkan nilai M apabila kita ada apa ni? Bentuk apa ni? Syuk. Syuk lagi. Syuk. 1, 2, 3, 4, 5. Apa nama dia? Pentagon. Yes, pentagon. Tapi dia bukan pentagon sekata lah sebab sisi dia tak sama panjang. Jadi Okey. pun dia sama, pendalaman tak sama. Sudut pedalaman tu tak sama. Tapi sudut perluaran dia, total sudut perluaran dia adalah 180 darjah. Okey. Dekat sini kita ada sudut perluaran dan sudut sini dan kita ada sudut perluaran di sini. Okey. Pedalaman dia 138 satu ni. Perluaran dia berapa ni? Tolak 180 darjah. Saya sebanding dengan yang jawapan dia.
Okey, 180 tolak dengan 138. 8. Apa tu? So kita dah 52. 58. 42. Bukan 58 ke? 98? Silap. Saya silap kira. Salah. Saya terus 80, bukan saya berat sukan 180. 180 tolak dengan 138. Ni 42 darjah kan? Apa banyak Okey. tu? Okey. 40 darjah. Okey. Jadi kita punya konsep dia simple je. Hasil tambah sudut keluaran adalah bersamaan dengan 180. Okey. So kat sini kita boleh anggap ini ni. 9M tambahkan dengan 8M tambah 42 tambah 66, okey, tambah 4M sama dengan 360 darjah. Okey, 9M tambah 8M tambah 42 tambah 66 tambah 4M sama dengan 360 darjah. Okey. So sebab kita ada 5 bucu, kena pastikan ada 5 lah yang perlu ditambahkan. 5 sudut yang perlu ditambahkan. Okey, kalau 9M tambah 8M dengan 4M. So kita akan dapat 17 tambah 4, so dapat 21M. 21M tambah dengan 2 tambah 6, 8. 4 tambah 6, 10. 108 sama dengan 360 darjah. Okey, so 21M tambah 108 sama dengan 360 darjah. So apa kita buat kat sini, kita pindahkan dia. So 21M sama dengan 360 tolak dengan 108 darjah lah. 252. 262. 52. 252. Okey, betul. 252 darjah. So 21M lah. So M sama dengan 252 dengan 21. Okey, berapa ni Syuk? Ya. Okey, Syah ada berapa Syah? 12. Okey, 12 darjah. So M sama dengan 12 darjah. Ataupun M sama dengan 12 lah. Bukan 12 darjah. 4M soal 4 tolak 4 darab 12 lah. Yeah, betul. So 4M pada 12. Tapi dalam soalan ni kita nak dapatkan nilai M saja. Dia tak nak dapatkan sudut. Okey. So dia nak dapatkan nilai M saja. M tu berapa? So daripada ni nilai dia 252 bahagikan dengan 21. So kita dapat boleh dah katakan 12 darjah. Okey, sudut dia 12 darjah. M sama dengan 12 darjah. Okey, dapat dah salin dah? Dah cikgu. Okay, good. Okay, so B. Kita tengok raja di sebelah menunjukkan sebuah heksagon sekata RSEFGH, PES dan QHR ialah garis lurus. Hitung nilai X dan nilai Y. Hitung nilai X dan nilai Y. Okay. Dia cakap RSEFGH ni adalah heksagon sekata. Okay, heksagon sekata lah. So kita tahu dalam fikiran kita, kalau heksagon sekata, saya tambah sudut pedalaman dia adalah 720 darjah. Kalau tak ingat, boleh gunakan formula yang tu, N tolak 2 darab dengan 180. Bahagikan dengan 6, sebab ada dinamik sisi. So setiap sisi, setiap bucu kita ada 120 darjah.
So makanya Y dah dapat dah. Y sama dengan 120 darjah. Okey, sekarang kita nak kena buat dapatkan X pula. Okey, X ni kita ambil secara keseluruhan rajah tu. Okey, X tu kita kena ambil keseluruhan rajah. Okey, kita ambil bucu P, Q, S dan R. Sebab dia membentuk bucu lah. Okey, so dia membentuk bucu. So, P, Q, R dan S ni adalah bentuk, kalau kita ada 4 bucu, confirm dia adalah 4 sisi lah. So, maksudnya sisi 4. Okey, hasil tambah segi 4 adalah, hasil tambah sudut pedalaman dalam segi 4 adalah sama dengan 360. Kalau nak kira bolehlah, 4 tolak 2 darab dengan 180 sama dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 180 darjah. So kita dapat 360 darjah. So untuk segi 4 PQRS lah hasil tambah dia. So dekat S ni sudut dia kita dah tahu dah. Dia sebab dia hexagon. So sudut dia pun 120. Y pun dah tahu dah 120. So makanya kita dah boleh dapatkan X lah. So X tambahkan dengan 120 tambahkan dengan 120 tambahkan dengan 72 darjah. So kita akan dapat sama dengan 360 darjah. Okey, so 120 tambah 120 tambah dengan 72. So kita dapat 312. So maksudnya X tambah 312 darjah sama dengan 360 darjah. Okey, Darwish, berapakah X dia ni? Darwish, boleh onkan mic tu? Okey. So X sama dengan 360 tolak 312. So X berapa darjah? Enggak. 48. 48 darjah. Okey, so Y dah dapat 120, X dah dapat 48 darjah. Okey. Awalnya masuk. Okey, baik. Last question untuk malam ni. Okey, so dia banyak sangatlah dia punya bucu-bucu silang-silang dia. Okey, so dia cakap EFV dan EW adalah garis lurus, cari nilai X dan nilai Y. Okey. So mula-mula kita dah boleh dapat dah. First yang penting kita dah boleh dapat Y lah. Okey, kenapa cikgu cakap boleh dapat Y terus? Okey, sebab kat sini kita dah boleh tahu dah berapa darjah dia. Okey. So ini dinamakan sudut bertemu bucu. Kalau sini 65 darjah, okey, dekat H ni. Okey, sini pun 65 darjah. Okey. So nama sudutnya sudut bertemu bucu Masa form 1 awak ada belajar sudut bertemu bucu. Okey, sudut X tu. Okey, kalau sudut X, so sudut yang bertemu bucu tu adalah sama. So dapat 65 darjah lah. Okey. So kat sini kita ada S, T dan H. Okey. So membentuk sebuah segitiga lah. So segitiga tu, so maksudnya hasil tambah sudut pedalaman bagi segitiga adalah sebanyak 180 darjah. So bermaksud 65 darjah tambah dengan 32 darjah tambah Y sama dengan 180 darjah. Sebab hasil tambah sudut pedalaman dalam segitiga adalah 180. So Y sama dengan 180 tolak dengan 65. Berapa? Jadi 83. 83 darjah. Terima kasih Syah. 83 darjah. Okey. Sekarang dah settle Y,
kita kena dapatkan X dia lah. X dia. X dia kena dapatkan ada, kita kena tahu dulu lah. Dia segi apa. Poligon apa namanya. Okay, X kat sini. So kita ada E, F, G, H dan D. Okay, kita ada 5 bucu. So dia mewakili 5 sisi lah. So maksud kalau 5 sisi dinamakan sebagai pentagon. Okay. So kat sini kita ada 50 darjah. So sudut sebelah-sebelah dia 180. So 180 tolak dengan 50. So kita dapat 130 darjah di sinilah. And then kita ada 77 sudut keluaran dia kat sini. So tolakkan 180 tolak 77. Kita akan dapat 103. 103. Okay. So nak dapatkan X senang je. So first kena mendapatkan hasil tambah pentagon lah. Pentagon sama dengan 5 tolak 2 darab dengan 180 darjah. So sama dengan 3 darab dengan 180 darjah. So sama dengan 540 darjah. So nak dapatkan X senang je. So X tambah dengan 130 darjah tambah dengan 170 darjah. 307. Okey, berapa? 307. Untuk yang mana ni? X. Je ke? Okey, yang sebelum X ni, yang sama dengan X ni. Sekejap. Okey. So X tambah 458 darjah sama dengan 540 darjah. So dapat X sama dengan 540 tolak dengan 458. 72. So dapat 72 darjah. Okay, so kita dapat dah dua dia. Satunya X, Y sama dengan 83. X dia sama dengan 72 darjah. So kat sini kita kena pastilah poligon tu nama jenis apa? Segitiga, pentagon, hexagon, oktagon ke? Kita kena tahu dulu untuk selesaikan hasil tambah, untuk selesaikan X dengan Y ni. Sebab kita kena dapatkan hasil tambah sudut pendalaman dalam poligon lah. Dan baru kita dapatkan dia punya sudut dia. Okay, baik. Okay, untuk tingkatan 1, 2, 3 ataupun ya. Apa dia? Ya, Syah? Jawapan tadi. Jawapan yang mana? Alamak. Ya. Boleh dengar. Jawapan Teruskan, tadi terus. 72. X dengan 72 darjah. Betul. Kenapa? Awak dapat berapa? Oh, betul-betul. Betul dapat 72 darjah. Okey. So untuk PT3 ataupun tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 boleh dah sampai sampai pukul 9 dah habis dah sepatutnya sesi dia. Jadi kita akan continue dengan untuk SPM. So saya akan cikgu akan continue bab matrix lah untuk part kedua. So siapa yang nak continue, nak going on untuk tingkatan 5, dia topik tingkatan 5 SPM. So boleh tunggu. Siapa yang nak boleh nak pergi nak rehat, bolehlah left. So nak pergi makan ke apa semua boleh. So yang untuk tingkatan 3 atau untuk PT3 dah habis. Okey. Sekejap Stop je.